Jom. Okey, jadi ni yang ni dia bagi objek dia dekat sebelah kanan ni. Ada objek dah diberi dia, objek. Okay, jadi bentuk asas memang segi empat lah. Tak kisahlah dia segi empat sama ke segi empat tepat, dia kubus ataupun kuboid. Dan dia bagi dua pandangan, pandangan hadapan dilabelkan pada bahagian bawah ni dan juga satu lagi pandangan atas. Okay, kamu boleh tengok pandangan hadapan ni berada di garisan bumi atau garis bumi lah, ada kat bahagian bawah. Dan pandangan atas berada pada garisan SG ataupun satah gambar. Okay, lagi satu yang penting ni penting lah, kedudukan dia punya titik stesen dia. Okay, titik stesen ni ada dekat bahagian sebelah kanan ni. Dia berada di antara GB garisan bumi dan juga garisan ufuk. Selalunya titik stesen ada dekat bahagian bawah garisan bumi. Kali ini dia berada dekat bahagian atas sikit. Di tengah-tengah antara garisan bumi dan juga garisan ufuk. Jadi kita nak mula dia dekat mana? Melukis dia. Okay, mula-mula sekali kita kena cari titik lenyap dia. Jadi untuk perspektif satu titik, dia punya titik lenyapnya dapat dicari dengan kita tahu kedudukan titik stesen. Kita garis ke atas. Titik stesen. Garis straight ke atas sampai kena dengan garisan ufuk. Titik stesen garis straight ke atas sampai kena garisan ufuk. Jadi bila dah kena garisan ufuk ataupun GU ni, ini adalah kedudukan dia punya titik lenyap TL. Persilangan antara garisan straight daripada titik stesen, dia bila dia kena garisan ufuk GU, itu adalah kedudukan titik lenyap dia. Ini yang pertama. Pertama sekali kena buat. Yang kedua, apa yang kamu kena buat adalah lukis semula pandangan hadapan ni di bawah pandangan atas. Jadi bagi objek ni nak sikit lah sebab dia punya segi empat je kan. Kita cuma ambil dia punya sebab dia bawah dan kita pindahkan dia punya ketinggian daripada pandangan hadapan yang asal. Lukis semula pandangan hadapan ni. Kita masuklah garisan yang bawah. Selalu lupa lah garisan bahagian bawah ni sebab dia benar masuk soalan. Jadi kita dah buat dah. Jadi kita dah lukis semula pandangan hadapan ni di bawah pandangan atas. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, memandangkan objek ni. Ni kedudukan objek ni. Sekarang ni objek ni, yang ni hadapan lah. Hadapan dia yang kita dah lukis semula ni. Ni pandangan hadapan dia, kita dah lukis dekat depan ni. Jadi kita tahu dia punya perspektif ni, kalau satu titik, semua bucu dia akan menumpu ke arah titik lenyap. Semua bucu dia. Jadi ada, kalau ikutkan yang ni lah, kalau tak termasuk yang bahagian bawah ni, ada 3 lah. 1, 2, 3. 3. Jadi ada 3 semua, kita akan garis ke arah titik lenyap. Tengok lah. Okey, sebab apa kita tak gariskan yang penjuru yang bahagian bawah ni, yang sebelah kiri ni? Sebab apa? Sebab dia kata tak perlu nak tunjukkan butiran terlindung. Jadi tak perlulah nak garis. Sebab tak perlu nak tunjuk butiran terlindung. Okey, jadi nampak macam tu dulu. Okey. Okey, nak tahu dia berhenti dekat mana ni? Macam mana? Agak-agak. Ni kalau jadi macam ni, nampak tak jadi lagi bentuk kotak dia ni. Baru jadi muncul terus lah. Macam mana kita nak tahu dekat belakang ni berhenti dekat mana? Nak buat kotak. Bagi nampak kotak besar dekat depan, dia kecil kat belakang. Asal-asal macam mana? Okey, tadi kan ada satu garis penglihatan. Okey, garis penglihatan adalah daripada titik stesen ke arah dia punya pandangan atas.
Okey, jadi kalau kita perhatikan yang kalau bentuk objek A ni kan, kotak bahagian belakang dia lah yang available lah. Yang ni nombor 1, nombor 2, bahagian belakang dia. Nombor 1 dengan nombor 2 dekat sini. Kita nak turunkan kat bawah ni. Macam mana? Jadi yang tu wujudnya garisan penglihatan. Walaupun ada 2 titik, 1 dengan 2. Kalau kamu nak label lagi 3 dengan 4. Okey, 3 dengan 4 sama juga. Dah ada dah dekat bahagian depan ni. Okay, walaupun ada 1, 2 untuk bahagian depan, untuk bahagian depan ni 3 dengan 4 dah ada kat depan. 1 dengan 2 ada dekat bahagian belakang dia. 3 dengan 4 yang depan, yang 1 dengan 2 pada bahagian belakang. Memang ada 2 titik tapi selalunya kita tak turunkanlah dua-dua. Kalau kedudukan dia adalah selari. Dalam kes ni 1 dengan 2 adalah selari lah pada kedudukan yang sama. Maksudnya kita perlu turunkan 1 titik sahaja, tak perlu dua-dua buat garisan penglihatan. Jadi kalau kita ambil nombor 2 ni, awallah kita nak wujudkan garis penglihatan dia, kita sambung dengan titik station. Awal-awal ni saya garis terus di bawah. Nombor 2 kita sambung dengan titik station. Adakah kita perlu ambil terus titik dekat sini ataupun ada kena guna macam lain? Kamu rasa boleh ambil terus tak kat sini? Kita garis ni dia bersilang dekat sini, boleh ambil terus tak? Rasa-rasa boleh tak? Kalau kita tengok dekat depan ni 3 dengan 4 ni kan, dia sama je. Dia berada pada garisan satu gambar, dia betul-betul ada dekat sini. Kita turun straight, kita tak pi lah tarik rujuk titik station mana-mana kan sebab dia ada pada satu gambar. Okay, jadi kalau pada titik lain atau bucu lain yang tak berada pada garisan satu gambar, kita garis ke titik station. Okey, persilangan dia dengan garisan satu gambar dekat sini. Titik tu yang kita akan garis ke bawah. Okay, bersilang dekat sini. Kita tak boleh ambil dekat sini tau. Ambil persilangan dia. Dekat sini. Garis ke bawah. Garis ke bawah. Okey. Awal-awal ni kita garis je lah. Tak perlu tak nak belajar kan. Kemudian baru kita tak garis lah. Okay, lagi satu, nombor 1. Nombor 1. Okay lah, awal-awal ni kita belajar jadi kita buat je. Dan nombor 2. Dia bersilang dengan satu gambar, garis straight ke bawah. Benda yang sama juga kita buat untuk yang nombor 1 ni. Kita garis ke arah titik station. Okey, persilangan dia dekat sini. Dia kena satu gambar, dia bersilang dekat situ. Pun kita garis ke bawah. Okey, sebenarnya yang ni kalau garis kat sini pun tak apa dah. Bagi kena dekat bahagian atas. Tetapi saya nak cepat lah. Sebab bahagian bawah ni pun patut benda yang sama juga. Jadi sebab tu saya garis straight. Kalau untuk nombor 1 ni sebab tu saya tak garis ke bawah. Sebab tak perlu tunjuk terlindung bahagian belakang dia. Okay, jadi sepatutnya nombor 1 dengan 2 ni dia selari. Dia akan garisan lurus lah. Kita akan dapat bahagian belakang dia. Kita sambung. Dekat sini. Okay. Jadi kita terangkan garisan-garisan yang ada ni untuk menunjukkan lah dia punya kotak tu. Terangkan. Untuk menunjukkan objek akhir, garisan objek, kita terangkan. Kita lukislah kotak tu kita terang. Ataupun lukis double lah atas line dia. Okay, jadi kalau kamu perasan dalam lukisan perspektif ni, kita tak perlulah gunakan jangkau lukis. Tak perlu gunakan jangkau lukis. Okay, kita cuma, sebab dia tak melibatkanlah lengkung atau bulatan, tak terlibat lah.
Jadi tak perlu menggunakan jangka lukis. Itu perspektif. Okay, jadi kita terangkan, kita tunjukkanlah. Nampaklah dia punya objek perspektif satu titik. Mana dia menumpu ke arah titik lenyap satu titik lah. Jadi kotak ni yang besar dengan mata kita nampak besar lah. Semakin ke belakang tu dia nampak kecil.